Pada hari ini, saya dan kumpulan saya ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Impak Penggunaan Internet, Media Sosial dan Telefon Pintar. Pada hari ini, bahagian saya hanyalah bahagian pengenalan. Sebelum itu, saya ingin menyatakan definisi internet. Internet merupakan salah satu rangkaian antarabangsa yang menghubungkan pengguna komputer antara satu sama lain. Oleh itu, dengan adanya internet ini, kita dapat mengakses segala maklumat dengan pantas tanpa adanya jurang sepadan dan tanpa mengira tempat dan juga masa. Dengan itu, dengan adanya penggunaan internet ini, segala maklumat kita dapat mengaksesnya dengan hanya menggunakan di hujung jari kita saja, di mana segala maklumat kita hanya perlu menaip untuk mendapatkan maklumat dengan menggunakan teknologi-teknologi yang moden seperti telefon pintar, komputer dan sebagainya. Oleh itu, ibu bapa pada zaman sekarang telah memberikan pendarahan awal kepada anak-anak kita, anak-anak mereka, seperti mereka telah pun mendidik anak-anak mereka untuk menggunakan telefon pintar. Seperti contoh, penggunaan telefon pintar sangat meluas pada tahun 2022, pada awal tahun 2022 kerana berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka diajar untuk menggunakan Google Meet, Webex dan sebagainya untuk mengakses dan berjumpa secara ramai-ramai untuk membelajar dan diajar oleh cikgunya. Pada seawal umur 7 tahun lagi, pada tahun 2022, mereka telah didedahkan dengan penggunaan teknologi yang canggih. Oleh itu, penggunaan teknologi ini sangatlah penting untuk penggunaan pendidikan. Sampai di situ saja saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terdapat dua objektif dalam kajian ini. Objektif pertama adalah mengenal pasti punca berlakunya ketagihan penggunaan internet, media sosial dan telefon pintar dalam kalangan masyarakat. Manakala bagi objektif kajian kedua adalah membandingkan kesan buruk dan kesan baik terhadap penggunaan internet, media sosial dan telefon pintar. Melalui kajian ini, kita boleh mengetahui bahawa apakah faktor utama ketagihan penggunaan internet, media sosial dan telefon pintar dalam kalangan masyarakat pada zaman terkini. Sehubungan dengan itu, kita juga dapat mengetahui apakah impak penggunaan internet, media sosial dan telefon pintar terhadap masyarakat, sama ada ia dapat membantu atau membahayakan kehidupan manusia. Sekarang saya ingin membentangkan hasil kajian kami, iaitu kesan baik dan kesan buruk terhadap penggunaan internet, media sosial dan telefon pintar. Antara kesan baik ialah meningkatkan pencapaian pendidikan. Penggunaan internet membenarkan kita mengakses maklumat dalam masa yang pendek dan cepat. Tambahan pula, penggunaan internet dalam proses pengajian dan perbelanjaan dapat mewujudkan sikap bertanggungjawab kerana maklumat tambahan boleh diperolehi melalui laman web yang efisien. Kesan baik yang kedua ialah dapat menjana pendapatan dan menonjolkan diri. Banyak pengguna berpeluang untuk menyelalakan bakal mereka berkongsi maklumat atau bentuk kata-kata motivasi dan banyak lagi. Contohnya, mereka mempromosikan produk di media sosial seperti di TikTok, Instagram dan Facebook. Oleh itu, penggunaan media sosial mampu menjana pendapatan serta memberi peluang untuk golongan yang mempunyai bakal menonjolkan bakalnya dalam media sosial. Kesan baik yang ketiga ialah mengukuhkan sistem perhubungan. Hal ini kerana telefon pintar sentiasa digunakan dalam kehidupan harian, terutamanya untuk interaksi antara rakyat Malaysia melalui WhatsApp, WeChat, Telegram dan Instagram. Sewaktu dunia COVID-19, mereka tidak boleh melakukan aktiviti luar dengan sahabatnya. Oleh itu, telefon pintar telah banyak membantu rakyat untuk menerusi perjalanan harian seperti menjalani aktiviti, belajar melalui internet, berinteraksi dan lain-lain yang dilakukan hanya di dalam rumah. Manakala kesan buruk ialah masalah kekurangan tidur. Kebanyakan remaja meletakkan telefon. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian ialah satu teknik merancang, mengumpul dan menganalisis data untuk menyokong sesuatu kajian. Apabila kajian ini dijalankan, Google Form digunakan sebagai borang soal selidik untuk mendapatkan responden. Borang soal selidik ini terbuka kepada responden yang berada di kawasan Universiti Teknikal Melaka, Malaysia. Borang soal selidik ini dibina mengikut prinsip KISS, iaitu Keep It Short and Simple, iaitu mengemukakan soalan yang mudah, senang faham dan ringkas kepada responden. Seterusnya, pengkaji menggunakan kajian kepustakaan, sumber internet dan borang soal selidik untuk mengumpulkan data. Dalam kajian ini, pengkaji telah mencari bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk kajian melalui internet dan sumber daripada perpustakaan. Manakala borang soal selidik telah diedarkan kepada responden yang sudi bekerjasama. Borang soal selidik diedarkan kepada responden melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp.
Orang soal selidik ini terdiri daripada 4 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, penggunaan telefon pintar, internet dan media sosial, bahagian C, impak penggunaan telefon pintar, internet dan media sosial, dan terakhir bahagian D berkaitan dengan punca ketagihan penggunaan telefon pintar, internet dan media sosial. Pada peringkat akhir kajian ini telah dijalankan analisis secara deskriptif untuk menganalisis soal selidik serta kajian perpustakaan dan sumber internet untuk menghasilkan laporan kajian. Pengkaji juga menggunakan teknik skala Recurve untuk menganalisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan jadual, peratusan, serta graf dan carta pie. Hasil kajian ini telah melibatkan sebanyak 50 orang responden. Bagi bahagian A, iaitu demografi responden, bahagian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang responden seperti umur, jantina, status dan juga pekerjaan. Dari segi jantina responden, terdapat 37 orang. Kajian juga mendapati bahawa terdapat 49 orang bersamaan dengan 98% responden berstatus bujang, manakala seorang bersamaan dengan 2% berstatus sudah berkahwin. Dari segi pekerjaan, hasil kajian ini telah menunjukkan responden terdiri daripada 48 orang bersamaan dengan 96% adalah pelajar. Terdapat juga seorang, iaitu bersamaan dengan 2% telah bekerja sebagai pekerjaan swasta dan seorang juga bekerja sebagai foreman. Seterusnya, bahagian B berkaitan dengan penggunaan telefon pintar, internet dan media sosial. Dari segi pemilikan telefon pintar, seramai 49 orang bersamaan dengan 98% mempunyai telefon pintar, manakala hanya seorang, iaitu bersamaan dengan 2% tiada mempunyai telefon pintar. Dari segi anggaran masa menggunakan internet dalam sehari, seramai 22 orang bersamaan dengan 44% menggunakan internet selama 6 hingga 10 jam dalam sehari. Terdapat 13 orang bersamaan dengan 26% menggunakan internet selama 11 hingga 15 jam sehari. Selepas itu, terdapat 10 orang bersamaan dengan 20% menggunakan internet selama 15 jam dan ke atas, manakala terdapat 5 orang bersamaan dengan 10% menggunakan internet selama 0 hingga 5 jam sehari. Oleh itu, kita dapat disimpulkan bahawa min bagi penggunaan internet bagi seseorang adalah 13 jam dalam sehari. Dari segi aplikasi media sosial yang sering digunakan oleh responden, terdapat seramai 44 responden bersamaan dengan 88% yang sering menggunakan aplikasi WhatsApp, manakala terdapat seramai 39 orang bersamaan dengan 78% juga menggunakan aplikasi TikTok. Hanya 34 orang bersamaan dengan 68% responden yang sering menggunakan Instagram, dan terdapat juga 32 orang bersamaan dengan 64% menggunakan aplikasi YouTube. Selain itu, hanya 17 orang bersamaan dengan 34% yang menggunakan aplikasi Twitter, dan terdapat juga 12 orang bersamaan dengan 24% menggunakan aplikasi Snapchat. Manakala aplikasi Facebook pula hanya sering digunakan oleh 2 orang bersamaan dengan 4% sahaja. Di sini dapat disimpulkan bahawa aplikasi WhatsApp dan TikTok menjadi aplikasi yang sering digunakan oleh responden ketika menggunakan media sosial. Sekarang kami akan memasuki daripada kajian bahagian C, iaitu impak penggunaan smartphone, internet dan media sosial. Impak pertama adalah dapat mencerna pendapatan daripada media sosial. Dalam graf ni, sangat setuju adalah 40%, setuju ada 44%, neutral ada 14% dan tidak setuju 2%. Dan min untuk graf ni adalah 1.79. Dalam graf ni, yang paling tinggi adalah setuju, iaitu 44%. Ini disebabkan kerana mereka menggunakan media sosial sebagai pendapatan sampingan. Contoh, Shopee untuk menjual barang sambil bekerja sendiri. Yang paling rendah adalah tidak setuju, iaitu 2%. Ini disebabkan kerana mereka takut ada scammer. Penjual tak pasti ketika jual kat media sosial memang benar dapat duit. Lagipun, pelanggan juga tak pasti barang yang beli di media sosial akan mendapat barang yang benar atau tidak. Seterusnya, impak kedua adalah berisiko untuk kesihatan mental dan kesihatan fizikal. Dalam graf ni, sangat setuju ada 4%, setuju ada 44%, neutral ada 14% dan tidak setuju ada 2%. Min untuk graf ni adalah 1.78.
Dalam graf ni, yang paling tinggi adalah setuju iaitu 44%. Ini disebabkan kerana telefon pintar akan menjejaskan kesihatan manusia seperti memburukan balbu jawa, sakit mata dan lain-lain. Lagipun, mereka akan lebih bercenderung menjadi anti-sosial iaitu tidak ingin bersosial dengan orang lain. Dalam graf ni yang paling rendah adalah tidak setuju iaitu 2%. Ini disebabkan mereka kurang guna telefon pintar. Apabila mereka kurang guna telefon pintar, mereka akan kurang menghadapi risiko kesihatan mental dan fizikal. Seterusnya, impak ketiga adalah mampu memberikan maklumat dengan segera. Dalam graf ni, Impak yang kelima ialah pendedahan kepada pengaruh dan unsur yang negatif. Menurut graf, sangat setuju ialah sebanyak 40%, setuju sebanyak 42%, neutral sebanyak 16%, tidak setuju sebanyak 2%. Menurut graf, peratus yang paling tinggi ialah setuju, di mana telah banyak laman web sesawang yang menyebarkan maklumat yang negatif seperti penyebaran video lucah, penyebaran budaya yang tidak sihat dan lain-lain lagi. Dan peratus yang paling sedikit ialah tidak setuju. Ini disebabkan kerajaan telah berusaha untuk menangani penyebaran unsur negatif dalam internet dengan menyekat laman sesawang yang berunsur negatif. Impak yang keenam ialah meningkatkan tahap jenayah cyber dalam negara. Menurut graf, sangat setuju ialah 36%, setuju ialah 46% dan neutral sebanyak 18%. Menurut graf ini, peratus yang paling tinggi ialah setuju. Hal ini kerana telah banyak kes scammer yang telah berlaku di negara kita dan ini telah pun menyebabkan seseorang telah rugi jutaan ringgit. Dan peratus yang paling sedikit ialah neutral. Hal ini kerana golongan ini kurang melibatkan diri dalam perniagaan secara atas talian seperti pelaburan. bahagian seterusnya adalah bahagian D, iaitu punca ketagihan penggunaan smartphone, internet dan media sosial. Punca yang pertama adalah pengaruh rakan sembahyang. Dalam graf ni, sangat setuju adalah 22%, setuju adalah 46%, neutral adalah 26% dan tidak setuju adalah 6%. Min keseluruhan graf ni adalah 2.16. Dalam graf ni, yang paling tinggi adalah setuju, iaitu 46%. Ini disebabkan rakan sembahyang ingin berhubung dengan mereka seperti menggunakan WhatsApp, Instagram dan lain-lain apabila di rumah. Ini menyebabkan mereka biasa guna media sosial dan mencipta ketagihan penggunaan telefon pintar. Seterusnya adalah tidak setuju yang paling rendah iaitu 6%. Ini disebabkan rakan sembahyang mereka kurang guna telefon pintar. Oleh itu, mereka tidak akan memupuk masalah ketagihan penggunaan telefon pintar. Punca seterusnya adalah tekanan realiti hidup. Dalam graf ni, sangat setuju adalah 20%, setuju adalah 42%, neutral adalah 28%, tidak setuju 1% dan sangat tidak setuju adalah 8%. Min keseluruhan untuk graf ni adalah 2.36. Dalam graf ni, yang paling tinggi adalah setuju, iaitu 42%. Ini disebabkan mereka melihat sosial media untuk keluar dari realiti, supaya untuk melupakan masalah tekanan realiti hidup mereka. Bagi yang paling rendah iaitu tidak setuju 1%, disebabkan kerana mereka menganggapkan ini bukan masalah berjadi ketagihan pengguna telefon pintar. Mereka dapat mengatasi masalah tekanan realiti hidup dengan melakukan kesenaman seperti jogging, sukan dan lain-lain. Selain itu, punca yang ketiga adalah mendapat hiburan secara percuma. Dalam graf ini, sangat setuju adalah 36%, setuju adalah 44%, neutral adalah 18% dan tidak setuju adalah 2%. Min keseluruhan graf ini adalah 1.86. Dalam graf ini, yang paling tinggi adalah setuju iaitu 44%. Hal ini kerana apabila seseorang itu memberi masa lapan, mereka akan mencari barang lain untuk mengisi masa lapan tersebut. Disebabkan majoriti hiburan adalah percuma, mereka akan mencari internet seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Apabila telah guna lama, mereka akan memupuk tahap ketagihan penggunaan telefon pintar. Selain itu, dalam graf ini yang paling rendah adalah tidak setuju, iaitu 2%. Ini kerana sesetengah hiburan perlu bayar supaya boleh guna, seperti Netflix, Disney Plus, Crunchyroll dan lain-lain. Ini akan menyebabkan seseorang itu tidak dapat melihat hiburan mereka ingin dan menyebabkan mereka menganggap ini bukan punca menjadi ketagihan penggunaan telefon pintar. Punca yang keempat ialah tidak mendapat perhatian yang baik daripada keluarga. Menurut graf ini, sebanyak 16% sangat setuju, 40% setuju, 26% neutral, tidak setuju sebanyak 12% dan sangat tidak setuju sebanyak 6%. Peratus yang paling tinggi dalam graf ini ialah setuju. Ini kerana kebanyakan orang yang ketagih menggunakan internet dan media sosial ini menggunakan platform ini sebagai tempat mereka meluahkan perasaan mereka seperti di Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan
peratus yang paling sedikit di dalam graf ini ialah sangat tidak setuju. Ini disebabkan terdapat beberapa golongan yang menggunakan media sosial ini untuk menyimpan memori bersama keluarga mereka, di mana mereka bukan tidak mendapat perhatian yang sepenuhnya, tetapi mereka menggunakan platform ini untuk menyimpan dan mengeratkan lagi hubungan antara keluarga mereka. Punca yang kelima ialah pusat sosial interaktif. Menurut graf, sangat setuju ialah sebanyak 20%, setuju sebanyak 48% dan neutral sebanyak 32%. Dan dalam graf ini, peratus yang paling tinggi ialah setuju, iaitu sebanyak 48%, di mana terdapat golongan yang ada masalah komunikasi menggunakan platform ini untuk berkomunikasi dan mereka telah selesa dengan cara ini sehinggakan mereka ketagih menggunakannya. Punca yang keenam ialah pencarian perkara negatif. Menurut graf ini, 12% sangat setuju, 38% setuju, 34% neutral, 12% tidak setuju dan 4% sangat tidak setuju. Menurut graf ini, peratus yang paling tinggi ialah setuju, sebanyak 38%. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat golongan yang ketagih melayari laman sesawang yang negatif seperti laman sesawang yang lucah, aktiviti pembunuhan, pengganas dan lain-lain lagi. Terdapat 3 cadangan yang telah disenaraikan dalam kerja khusus kami. Cadangan yang pertama adalah mengehalkan tempoh masa. Ibu bapa perlulah mengehalkan tempoh masa penggunaan gadget anak-anak mereka dan menjalankan pemantauan secara rapi. Hal ini adalah penting supaya anak-anak mereka tidak gairah semasa menggunakan gadget. Selain itu, ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak mereka tidak menggunakan gadget melebihi 2 jam. Cadangan yang kedua ialah menetapkan lokasi bagi penggunaan gadget. Seharusnya, penggunaan gadget adalah dilarang digunakan di ruang tamu, ruang bilik, ruang makan dan sebagainya. Oleh itu, ibu bapa perlu tahu dan peka di mana anak-anak mereka menggunakan gadget. Cadangan yang ketiga ialah bersikap tegas dan disiplin. Ibu bapa perlulah memantau setiap perkara yang dilakukan oleh anak-anak mereka supaya kawalan gadget dapat dikawalkan dengan baik. Tambahan pula, ibu bapa juga tidak boleh menggunakan gadget secara kerap di hadapan anak-anak mereka. Kesimpulannya, internet, media sosial dan telefon pintar boleh mendatangkan banyak manfaat kepada kita. Jika kita menggunakan internet, media sosial dan telefon pintar secara berlebihan, ia akan memberi kesan negatif kepada kehidupan manusia seperti kemerosotan kegembiraan keluarga, kesihatan fizikal dan mental. Pak kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, impak negatif yang wujud seharusnya diberi perhatian yang serius oleh pihak berkuasa dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengatasi masalah tersebut supaya dapat melahirkan masyarakat yang sihat dan cergas.